أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya doa agar tuan-tuan semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah pada hari ini untuk sesi hari ini insya-Allah kita akan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dari halaman 540 ya, halaman 540 daripada surah Al-Hadid. Insya-Allah kita akan mula daripada ayat yang ke-19. Alhamdulillah pada hari ini kita ditemani oleh sahabat saya Al-Fadil Al-Qari Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini masya-Allah hujan lain macam ya Ustaz. Betul. Panjang lama hujannya Allah. Hari ni. Sehingga kan nak masuk ke Kuala Lumpur tadi jam Ustaz. Allah. Ustaz okey masuk Kuala Lumpur tadi? Sama juga lah. Sama juga kita. Yalah kalau hujan ni memang biasalah tu. Betul. Kan jadi tuan-tuan di luar sana bila memandu masa dalam keadaan hujan ni berjaga-jagalah, kena bagi perhatian yang lebih kalau sedang memandu waktu-waktu macam ni ya tuan-tuan. Jadi kita buka majlis kita dengan doa terlebih dahulu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jadi kita lihat terlebih dahulu pada sinopsis ayat yang akan kita bincangkan. Kalau kita lihat pada skrin tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat pertama sekali adalah kumpulan ayat yang pertama, pahala bagi orang yang siddiq, iaitu benar, dan tempat kembali orang kafir, itu ayat yang ke-19. Kemudian kumpulan ayat yang kedua adalah kehidupan dunia hanyalah permainan dan motivasi agar beramal untuk akhirat, itu ayat yang ke-20 sehingga ke-21. Kemudian kumpulan ayat yang terakhir adalah semua yang menimpa manusia telah ditakdirkan dan celaan untuk orang yang kedekut, itu ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-24 ya. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mentadabbur ayat-ayat ini, saya nak mempersilakan terlebih dahulu Al-Fadil Ustaz untuk membaca kalau boleh daripada ayat 19 Ustaz sehingga ayat yang ke-21 ya. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Dr. Muhammad Arif Musa selaku pentadabbur kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat dalam My Quran Time baca faham amal. Semalam kita dah belajar muka surat 539, banyak pengajaran-pengajaran yang berguna, semangat motivasi yang kita ambil daripada muka surat 539. Hari ini kita masuk muka surat 540. Dan sudah pastilah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang indah dan mempesonakan ini memberi panduan kepada kita dalam perjalanan kita, perjuangan kita dalam kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Nak baca ayat 19 hingga 21 daripada surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang mencintai kebenaran dan juga saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu penegasan tentang perbezaan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Tetapi sebelum kita nak menjelaskan tentang ayat ini, kita perlu lihat sebelumnya. Ayat yang ke-18 pada halaman yang ke-539, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan. Ayat yang paling bawah sekali ya tuan-tuan. Maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasan bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ya. Orang-orang yang bersedekah ini mereka lah walladzina amanu, dan juga mereka orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Dia, mereka adalah golongan yang sentiasa di dalam kebenaran. Dan mereka juga menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, dalam erti kata kitalah yang menyaksikan kebenaran itu. Di hari akhirat nanti kita juga akan menyaksikan bagaimana kebenaran itu akan terserlah. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka itu pahala dan cahaya mereka.
Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kita biasa dengar, ia berbentuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai seperti yang disebutkan pada halaman yang semalam, yang halaman yang ke-539 ayat yang pertama tu. Kalau tuan-tuan lihat pada Quran tu, dia sebelah menyebelah tu, sebelah menyebelah. Di mana ayat ini menyebut mereka akan beroleh pahala mereka, kan, iaitu berbentuk syurga, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa nuruhum, dan mereka orang yang beroleh cahaya. Cahaya bukan hanya cahaya di dunia dalam erti kata kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih-lebih lagi cahaya di akhirat. Cahaya yang mana akan menerangi jalan kita ketika mana kita sedang melalui titian sirat. Cahaya yang mana akan dicemburui oleh golongan munafik, seperti mana yang kita jelaskan semalam. Di mana golongan munafik cuba untuk mengambil cahaya itu, tetapi mereka dihalang oleh orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala membina satu tembok yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang-orang yang munafik, seperti mana yang disebutkan dalam halaman yang kita jelaskan semalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah para penghuni neraka. Ini menjadi satu kebiasaan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau Allah menyebut orang-orang yang beriman, selepas itu Allah akan menyebut tentang orang-orang yang kafir. Saya nak bawa tuan-tuan kepada satu perkataan, iaitu as-siddiqun. As-siddiqun, yang mana disebutkan pada ayat yang ke-19. Menarik perkataan ini ya tuan-tuan, di mana as-siddiqun itu adalah orang-orang yang mencintai kebenaran ataupun orang-orang yang sentiasa dalam kebenaran. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai As-Siddiq, iaitu siapa Ustaz? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat perkataan As-Siddiq ni, para ulama menjelaskan al-mubalaghatu fi as-sidqi wal yaqin. Itu sifat orang As-Siddiq, di mana mereka mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kata dalam tahap yang paling maksimum. Dan keyakinan mereka juga berada pada tahap yang paling maksimum. Sebab itu As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia digelar sebagai As-Siddiq? Seperti mana yang kita pernah dengar ketika berlaku Isra dan Mi'raj, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara tersebut kepada orang-orang di Makkah. Ramai orang yang menolak, ramai orang yang kata ini benda yang tak boleh nak percaya. Nabi pergi ke Mekah dalam satu malam, kemudian naik pula ke langit dalam satu malam. Ini semua karut marut, sehingga kan berlaku beberapa orang Islam yang telah masuk Islam, mereka murtad. Kerana apa? Kerana peristiwa itu. Tetapi bila mana sampai khabar tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau terus mempercayai khabar tersebut. Katanya kalau datangnya daripada Nabi, maka ia adalah betul, kerana Nabi tidak pernah menipu. Jadi kerana itu dia digelar sebagai As-Siddiq. Jadi kalau kita nak menjadi golongan As-Siddiqun, tuan-tuan, itulah kriteria yang perlu kita ada, di mana apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasulnya, apa sahaja yang dituliskan di dalam Al-Quran dan disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia melanggar logik akal yang kita ada, kita perlu tetap percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana logik akal ni kadang-kadang dia berubah, Ustaz. Ya, kita pun ambil maklum, kan, orang zaman dulu tak berapa nak tahu, kan. Bagi mereka, pada orang zaman dulu, kalau kita kata nanti zaman akan datang orang akan boleh pergi daripada Malaysia ke, katakanlah, ke London dalam masa sehari, kan, diorang akan kata ini perkara yang karut, mana boleh, tak boleh jadi, kan. Kalau zaman sekarang kita kata kita boleh pergi London dalam masa sehari, siapa tak percaya tu kita panggil tak apa nak cerdik lah, tak berapa nak cerdik, kan. Kerana logik akal berubah daripada zaman berzaman, tetapi kebenaran wahyu itu kekal hanya satu sahaja. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim, kan. Orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah penghuni neraka. Soalannya, kenapa mereka boleh kekal di dalam kekufuran tersebut? Kenapa mereka boleh kekal di dalam mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana apa? Kerana cinta mereka terhadap dunia. Kerana itu disebutkan dalam ayat yang ke-20, i'lamu,
ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan gurau senda, wa zinah, dan juga perhiasan, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan mana saling berbangga di antara kamu serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak dan juga anak keturunan. Golongan ada sebahagian daripada kita, maksud saya kita ni manusia lah, yang mana orang Arab kata hammuhum fid dunya, yang mana segala soal hidup mereka itu adalah pada urusan keduniaan. Semua benda urusan keduniaan itu sahaja apa yang mereka pandang. Jadi kehidupan mereka ini berada dalam lingkungan permainan, main dengan benda-benda keduniaan, main dengan perhiasan-perhiasan dunia, berbangga-bangga dengan fashion mereka, kan? Ada sekarang dipanggil apa, OTD macam mana sebut tu? Saya pun tak kerti nak sebut. OOTD ke? OOTD, saya tak ingatlah. Ini orang muda. OOTD rasanya kalau tak silap saya. Berbangga dengan benda-benda yang macam tu. Kan? Saya tidak kata salah, ya, tetapi pada kadarnya, ya. Jadi pendek kata, soal hidup mereka semuanya pada ke arah situ. Wa tafakhurum bainakum, dan mereka saling berbangga-bangga. Contoh macam harta aku lagi banyak daripada engkau. Yang ni pula kata tak, harta aku lagi banyak daripada engkau. Dan mereka saling memperbanyakkan antara dalam harta dan juga anak pinak, ya? Sehingga sampai ke satu tahap, golongan ini kriteria penilaian mereka pada seseorang bergantung kepada berapa banyak duit kau ada. Macam tu, kan? Kalau banyak duit maka betul lah engkau, kalau tak banyak duit maka duduklah diam-diam. Itu kriteria penilaian. Jadi setengah daripada mereka ini kadang-kadang apa sahaja hanya kerana barat, negara barat itu maju, apa sahaja yang datang daripada barat maka itulah yang betul. Baiklah dia bersalahan dengan syariat kita pun dia kata itu yang betul. Kerana apa? Kerana barat hebat, negara barat hebat, kan? Adapun apa yang datang berlandaskan daripada wahyu, maka kalaulah tidak kena dengan hawa nafsu dia tolak awal-awal. Jadi golongan-golongan ini perlu ditarbiah. Tarbiahnya apa? I'lamu. Itu dia. Allah mentarbiah golongan ini bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan benda yang banyak, benda yang melalaikan, kan? Wazinah, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga antara kamu dan saling memperbanyakkan dalam harta dan anak pinak. Sampai ke hari ini kadang-kadang orang bergaduh pasal tengok berapa banyak followers ada dekat Facebook. Kadang-kadang ramai sekarang yang cuba nak mengejar menjadi influencer, kan? Nak jadi influencer, tengok berapa banyak kita boleh kumpul followers. Tak kisah konten, biarlah konten tu mengarut, konten tu bersalahan dengan syariat, tak kisah, asalkan banyak followers. Jadi golongan ini kena ingat, semua benda ini hanyalah sementara sahaja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia ini ibarat macam hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Seperti mana dunia ini semua orang tengok, semua orang kagum. Nak kereta besar, nak followers yang ramai, kan? Thumma yahiju fatarahu musfarra. Yang mana tanaman tersebut akan menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun pada hari akhirat akan ada azab yang pedih dan juga keampunan daripada Tuhan kamu dan juga keredaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Orang yang beriman dia menjadikan dunia ini sebagai jambatan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di penghujung ayat ini, Allah membesarkan urusan akhirat. Adapun kalau urusan dunia, Allah memperkecilkan urusan dunia. Contoh dunia ini hanyalah apa kita katakan mainan je semata. Adapun di hari akhirat ada azab yang syadid, azab yang besar, dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunannya. Kan? Nampak tak? Jadi orang yang beriman dia sedar tentang perkara ini. Jadi dia tahu nak uruskan dunia dia supaya menjadi jambatan mendapatkan keredaan Allah dan bukan menjadi jambatan ke neraka. Kan? Jadi inilah beza antara
amanu billahi wa rusulih, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan beza dengan orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diakhirikan ayat ini, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kerana apa? Ia tidak kekal. Sebagaimana tanaman tadi yang dibasahi hujan, walaupun dia naik cantik, kita nampak cantik, pokok durian naik, musang king naik, cantik nampak, tapi sampai satu masa ia akan kering dan ia juga akan hancur. Jadi jangan kita tertipu dengan kesenangan yang sementara dan kita mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Ya tuan-tuan, itulah apa yang kita sebutkan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Okey. Kalaulah kita tahu bahawa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kalau kita tahu, apa yang perlu kita buat? Apa tindak balas kita terhadap apa yang telah disebutkan? Tindak balas kita adalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yang mana dan syurga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan untuk orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kurniaan Allah, Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Mari kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, tuan-tuan. Mari kita lihat dahulu, ya, perkataan yang menjadi pilihan untuk sesi tadabbur hari ini adalah haja, ataupun dia berasal daripada hayaja. Ini disebutkan pada ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 dia datang dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun dalam bahasa orang putih dia present tense. Betul kan Ustaz? Kan salah pula saya. Jadi maksudnya adalah mengering atau menjadi kering, dan ia disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita tengok haja ni, dia merujuk kepada tanaman. Sebagaimana tanaman itu akan menjadi kering, kemudian ia akan hancur, maka begitu juga nikmat-nikmat yang kita pegang sekarang. Ya tuan-tuan, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah ayat 21 daripada suratul Hadid yang saya bacakan sekali lagi sebentar tadi, menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita dalam urusan syurga, dalam urusan akhirat, urusan keampunan, kita hendaklah berlumba-lumba, menyegerakan diri kita dalam urusan-urusan akhirat. Kita berlumba-lumba buat kebaikan kerana perkara yang berkaitan dengan akhirat, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan kita mampu melangkahnya pada hari akhirat kelak. Allah berikan kebaikan kepada kita
Dan inilah kelebihan kita belajar Al-Quran, kita baca, kita cuba memahami Al-Quran untuk sama-sama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi 2-3 ayat daripada muka surat 540 ni, jom sama-sama kita lihat paparan tajwid, ulang kaji tajwid kita pada kali ini. Iaitu pada ayat yang atas sekali, ayat pertama yang kita baca ayat 19, sempurnakan sebutan huruf iaitu dalam kalimah as-siddiqun. Pada ayat walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Pertama sekali kita kena hati-hati bahawa ada 2 tasydid dekat sini. Pertama di atas huruf sad ada tasydid, dan kedua huruf dal. Dan sad itu berbaris di bawah bersama dengan dal. Dua-dua ada tasydid. Supaya kita menyebut huruf itu jelas hurufnya. Huruf sad dijelaskan huruf sad dengan sifat tebalnya, tidak tertukar dengan huruf sin. Seperti mana ulaika humus siddiqun. Dan bila kita dah jelaskan sebutan huruf sad, huruf dal yang susuri selepas sad itu jangan juga ditebalkan sehingga macam bunyi rupa huruf dad pula kan. Ulaika humus siddi, bunyi macam tu pula. Sad yang tebal betul, tapi dal kekalkan dia punya sifat dal, sifat yang nipis yang berbaris di bawah tu. Ulaika humus siddiqun, ulaika humus siddiqun. Pertama huruf sad yang berbaris di bawah, humus siddiqun. Kemudian huruf dal yang berbaris di bawah, kemudian di hujung tu huruf qaf yang berbaris di hadapan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan bagaimana sepatutnya kita membaca kalimah as-siddiqun. Memang dia menjadi satu masalah sikitlah Ustaz untuk membaca, sebab dia berubah daripada tebal ke nipis ke tebal. Allah. Jadi ada kat tengah-tengah tu ada orang kata macam tak adalah longkang tapi macam lubang di situ nipis tu, kemudian nak ketebal balik. Jadi kebiasaannya memang akan ramai orang yang akan soddi senang. Dia bawa semua tebal. Dia borong sekali. Dia borong semua sekali. Masalahnya makna tidak difahami Ustaz. Ya betul. Kalau orang Arab dengar kata saddiqun, apa masuk pula tu kan, tak faham. Kan, jadi untuk menjaga makna Quran tuan-tuan, kita perlu memberi perhatian kepada makhraj, kita perlu beri perhatian juga kepada sifat-sifat huruf. Ya tuan-tuan. Mungkin kita kata tak apalah, kita tak faham, tapi sebenarnya makna tu kita tetap kena jaga. Okey. Ayat yang ke-21 terlebih dahulu, mungkin saya nak sambung sedikit. Saya boleh sambung sikit saya tentang sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya, di mana ayat yang ke-21 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Menarik ya. Bila mana ayat maghfirah, untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan keampunan, Allah memerintahkan agar kita berlumba-lumba. Tetapi hakikat yang berlaku pada masa kini adalah manusia berlumba-lumba mendapatkan kekayaan, berlumba-lumba dalam urusan keduniaan. Allah. Kan, kalau nak pergi tengok bola tu, dia punya queue tu Ustaz. Stadium bola tu, dia punya queue tu tak tahu berapa jauh. Kan, kalau nak pergi tengok konsert, dia punya queue tu punyalah panjang. Kadang-kadang datang 2 jam awal. Kan? Tapi kalau nak masuk ke masjid dan surau, tak ada queue. Tak ada queue. Mujur kalau datang, kan? Jadi tetapi sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan adalah berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan juga untuk mendapatkan syurga yang mana keluasannya adalah seperti keluasan langit dan bumi. Syurga ni sangat-sangat luas tuan-tuan. Dan di dalamnya terdapat pelbagai nikmat. Kan? Nikmat seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mana nikmat yang mana tidak pernah kita nampak, tidak pernah kita lihat, tidak pernah terlintas pun di dalam hati kita. Syurga ni untuk siapa tuan-tuan? Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala sediakan? Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Syurga-syurga ini disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dzalik, itulah fadlullahi yu'tihi man yasha.
kurniaan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki sekarang, Allah hendak memberikan syurga ini kepada orang-orang yang beriman. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurniaan yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita lihat ayat ini dan ayat yang sebelumnya, kita faham ya bagaimana sepatutnya kita menjalani kehidupan di atas dunia. Kita perlulah balancekan antara dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang terlampau tenggelam dalam dunia, ada ubatnya Ustaz, ada ubat dia. Kan? Ubat dia apa? Ya. Disebutkan dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Allah. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Allah. Kalau kita rasa kita tenggelam sangat dalam dunia tuan-tuan, ingatlah kepada kematian. Kerana itu bila dalam At-Takatsur Allah kata hatta zurtumul maqabir. Pergi ziarah, bila ke mana kamu menziarahi kubur, kalau kamu rasa diri kamu ni terlampau tenggelam, pergi ziarah kubur, tengok kubur tu, ingatlah kepada kematian. Insya-Allah kita punya rasa ataupun cinta kita kepada dunia itu insya-Allah dapat dikurangkan. Bukan maksud saya pergi kubur buat benda lain, tidak. Tetapi maksudnya adalah supaya kita mengingati kematian. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, untuk sebelum kita menjelaskan ayat yang ke-22 dan seterusnya, saya nak mempersilakan terlebih dahulu Ustaz untuk membaca ayat Ustaz daripada ayat 22 sampailah ayat yang ke-24. Masya-Allah. Belum baca lagi ya? Belum Ustaz. Itu saya claim hutang tu. Ya. Tu kira hutang tu saya tengah claim ni. Okey. Okey, jom sama-sama kita teruskan lagi baki 3 ayat, ayat 22 hingga 24. Untuk sama-sama kita baca, kemudian akan dijelaskan, dicerahkan oleh Fadil Dr. Muhammad Arif Musa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Sadaqallahul azim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau disebutkan dalam ayat yang sebentar tadi yang kita telah jelaskan tentang kehidupan dunia, dalam kita menjalani kehidupan kita akan berlaku perkara-perkara yang tidak kita suka, yang tidak disenangi, perkara-perkara yang kadang-kadang menyedihkan diri kita, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini. Ma asaba min musibah, apa sahaja yang menimpa kamu daripada sebarang musibah. Apa yang dimaksudkan dengan musibah di bumi, maksud dia seperti yang kita tahulah, ada boleh berlaku gempa bumi, kadang-kadang berlaku banjir. Ustaz semalam rasanya keluar di berita berlaku banjir di mana Ustaz semalam, di Baling, Kedah berlaku banjir di Kedah, ada kehilangan nyawa, harta benda rosak, ya. Jadi benda ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan musibatin fil ard, musibah pada bumi.
wala fi anfusikum, dan juga sebarang musibah yang menimpa diri kamu. Kadang-kadang seseorang itu hidup sihat walafiat, elok, tiba-tiba sakit buah pinggang, dah kena buat dialisis. Hidup elok je bersama dengan keluarga, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menarik nyawa salah seorang ahli keluarga, kan? Jadi apa sahaja musibah yang kamu kena, yang menimpa diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, ia telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menjadikan ia berlaku. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Soalannya di sini, kenapa Allah memberitahu kita tentang benda ni? Kenapa? Disebutkan dalam ayat selepasnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula kamu terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Jadi bila mana tuan-tuan kita tahu bahawa segala yang menimpa diri kita adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ia menjadikan hidup kita ni lebih tenang. Beriman dengan qada dan qadar adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Dan ia sangat-sangat penting. Kerana apa? Bila nampak pentingnya qada dan qadar ni, bila ada musibah. Kan? Bila mana ada musibah, kan? Kerana orang yang menghayati keimanan kepada qada dan qadar, maka musibah itu akan dilihat lebih mudah untuk dia terima. Berbanding dengan orang yang tidak beriman. Dan bila kita kata keimanan ni tuan-tuan, bukan tahu tu benda lain ya Ustaz. Tahu benda lain. Saya tahu tentang qada dan qadar, kan dah belajar masa darjah 1. Kan rukun iman semua orang tahu, rukun iman, rukun Islam, jangan tertukar dengan rukun negara sudah. Kan ada setengah orang kadang-kadang sebutkan rukun iman, dia keluarkan rukun negara pula Ustaz. Haru. Jadi tahu lain, penghayatan adalah benda yang lain. Ya, bila kita tahu sahaja, sebab tu bila kena pada kita, maka kita akan tidak boleh menerima benda tersebut. Mulalah kita berkata, kalaulah aku tak buat macam ni, maka tidaklah jadi macam ni. Kalaulah aku tak buat macam ni, maka tidak jadi macam ni. Kalaulah aku tidak invest dalam company tersebut, tak adalah duit aku hilang. Kalaulah aku tidak pergi bercuti, tak adalah hilang nyawa ahli keluarga aku. Nabi SAW melarang kita daripada mengatakan kalau dan kalau untuk benda yang telah lepas. Kerana apa? Perkataan kalau tersebut akan membuka pintu untuk syaitan mendatangkan keraguan dan kesedihan di dalam hati kita. Tetapi bila mana kita ditimpa dengan satu-satu musibah, maka sebutlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang mana ini adalah perkara yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Sebab itu disebutkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati atas apa yang telah menimpa kamu. Kan? Jadi kalau apa yang telah berlaku, kita kata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Hari ni jalan tengah bawa kereta dalam hujan, kan hujan hari ni Ustaz. Hujan accident. Saya kebetulan tadi masa on the way nak datang ke sini Ustaz, betul, nampak accident 3 biji kereta Ustaz. Betul. Masuk longkang Ustaz. Allah. Kan? Jadi kita nampak tu, kita kata alhamdulillahillazi afana. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita daripada accident tersebutlah, kan? Tapi orang yang accident tu mungkin dia kata, ya Allah, kalaulah aku tidak keluar, tak jadi macam ni. Sebenarnya kalau kita menghayati, kita tidak akan kata dengan kata-kata sebegitu. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, kamu tidak berputus asa, kamu tidak bersedih atas apa yang telah menimpa diri kamu. Kamu tahu kalau kamu keluar ke, kamu tak keluar ke, aksiden tu akan tetap berlaku. Kerana apa? Musibah itu telah tertulis. Musibah itu telah tertulis. Kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi, pernah diceritakan tentang orang umat Islam dalam surah An-Nisa, diceritakan tentang beberapa golongan yang tidak mahu keluar berperang. Kerana apa? Kerana takut mati. Mereka tidak mahu keluar berperang kerana takut mati. Allah Subhanahu wa taala sebut ainama takunu di dalam surah An-Nisa, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, maut tu akan mengejar kamu. Kalau dikatakan kamu akan meninggal pada tarikh sekian dan sekian, kamu tetap akan mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam bangunan yang kukuh, letaklah macam-macam jenis security, bodyguard yang banyak, letaklah alarm sana dan sini,
tapi kalau kematian itu akan berlaku, maka ia tetap akan berlaku. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Kerana bila kita dapat satu-satu nikmat, kadang-kadang kita terlampau gembira. Contoh, Allah berikan kepada seseorang itu kekayaan, dia merasa gembira sampai ke tahap apa Ustaz? Sampai rasa bongkak dan sombong. Sebagaimana Qarun, bila mana Allah memberikan kepada kekayaan, apa yang dia kata? Qal innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan ini sebab aku hebat, sebab aku pandai, sebab tu aku ada, sebab harta-harta ni semua. Maka bila kita tahu harta ini sebenarnya memang harta kamu, kan, Allah tetap akan memberikan kepada kamu kerana ia adalah bahagian kamu, maka kat situ lahirlah rasa syukur bahawa alhamdulillah Allah mempermudahkan saya untuk mendapat harta ini. Sebab itulah dengan urusan harta ini Allah mengatakan wallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang sombong yang membanggakan diri. Siapakah orang sombong yang membanggakan diri tersebut? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Ya. Jadi ini kalau kita lihat tuan-tuan, dalam surah ini yang surah Al-Hadid diceritakan tentang dua golongan dan diceritakan beberapa kali. Yang pertama adalah golongan orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman ni Allah kata wa anfaqu, infaklah, wa aqridullah, berilah pinjaman pada Allah, nescaya Allah akan membayar balik dengan berkali ganda, dan orang yang beriman ini akan mendapat cahaya. Kemudian diceritakan pula tentang satu lagi golongan, iaitu golongan al-munafiqun. Al-munafiqun ni jenis orang yang apa? Kedekut. Itu dia, golongan orang yang kedekut. Yang mana mereka bongkak dan sombong, kerana itu mereka kedekut. Rasa macam nak bantu orang, macam kau ni aku tak nak bantu, kau tak layak pun, kau tak sama level dengan aku, buat apa aku nak tolong. Dia jadi macam tu, kan? Jadi masalah dia, golongan munafik, mereka bakhil, bukan setakat bakhil Ustaz, bakhil lagi membakhilkan. Tu lagi masalah tu, kan? Jadi virus pula, dia dah bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia menyuruh orang lain supaya sama-sama bakhil. Sebab apa? Orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Orang munafik disebutkan pada sahabat-sahabat lain pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata jangan kamu bagi infak pada sahabat-sahabat Nabi itu, tunggu sampai mereka dah keluar, barulah kamu nak bagi duit kepada Nabi ke ikut, tapi jangan bagi. Dia suruh orang lain supaya kedekut macam dia orang juga. Itu masalah dia, kan? Ini virus yang patut kita buang, ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Kemudian Allah akhiri dengan ayat wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi kita faham ayat ni tuan-tuan. Kalaulah kita nak mengelakkan rasa sombong dalam hati kita, kita nak mengelakkan rasa bangga dalam diri kita, maka berinfaklah. Maka berinfak. Kerana melalui infak kita akan rasa kasih sayang kepada orang yang kita infak. Bila kita berwakaf, kita rasa ukhuwah antara kita. Tak adalah kita rasa macam aku seorang yang kaya, aku seorang yang hebat. Tak. Kita sama-sama membina, mewakafkan masjid. Kita sama-sama mewakafkan pada tabung gerakan Al-Quran. Kita sama-sama membayar infak, sedekah sana dan sini. Terutama sekali masa hari 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, 10 hari awal Zulhijjah. Kadang-kadang selalu terkeliru tu Ustaz. Ya. Terakhir, terawal. Terkeliru kat situ. Ya, jadi kita perlulah berinfak supaya Allah menghilangkan rasa sombong dan bangga diri dalam diri kita. Tapi saya suka dengan ayat yang terakhir ni, wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling, ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, kebaikan sedekah tu sebenarnya pada siapa? Kebaikan sedekah tu pada siapa sebenarnya tuan-tuan? Kebaikan sedekah tu adalah kepada pemberi sedekah. Adakah Allah dapat sesin pun daripada duit yang kita bagi? Allah tak dapat apa-apa pun. Walaupun kita berkorban, kan kita sekarang zaman nak berkorban tak lama lagi kan? Nanti kita korban. Allah dapat ke daging tu? Allah menyebut di dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai pada Allah daging tersebut, tidak akan sampai pada Allah darah tersebut, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai adalah ketakwaan daripada kamu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh, bukan bermaksud Allah perlu, tetapi ia kamu yang perlu kepada infak tersebut, kamu yang perlu kepada sedekah tersebut. Ya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, mari kita lihat resolusi kita pada sesi tadabbur hari ini. Ya, tuan-tuan boleh lihat
resolusi yang pertama adalah kita tidak terpedaya dengan ujian miliki harta, keturunan dan pangkat. Yang kedua, tuan-tuan, segera mengejar keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tingkatkan iman dan meyakini qada dan qadar yang telah ditentukan. Mengakhiri majlis ini saya nak menjemput Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah keberkatan kepada diri kami ya Allah, kurnialah keberkatan kepada keluarga kami ya Allah, kepada isteri kami ya Allah, pada keluarga kami, pada harta kami ya Allah. Kurnialah keberkatan kepada pangkat kami ya Allah, dan apa sahaja Kau berikan kepada kami berkatilah ianya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa pemurah ya Allah, sentiasa bersedekah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat bakil ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat kedekut ya Allah. Semuanya terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasi apa-apa yang kita belajar pada hari ini. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa beramal soleh mengikut panduan daripada Al-Quranul Karim. Dan saya mengajak semua pada sahabat-sahabat untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan sumbangan ini dapat kita memberi manfaat kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk sama-sama belajar Al-Quranul Karim. Dan seperti biasa, jangan lupa kita saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan juga esok pagi. Dan teruskan, mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita dan kita mencarilah kebahagiaan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.